4 langkah kekang ketirisan petroleum diesel subsidi. Wajib buat pengesahan kad pengenalan calon pengawal keselamatan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bermula hari ini, berita wilayah dan sepanjang Ramadan akan bersiaran selama setengah jam. Saya Zarul Fahmi Khairuddin. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Kita teruskan saja dengan laporan utama. Zarul. Baik Atikah, kita mulakan dengan laporan ini. Berkuat kuasa 1 September ini, semua syarikat kawalan keselamatan wajib membuat pengesahan kad pengenalan calon yang memohon untuk bekerja sebagai pengawal keselamatan dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Mereka juga perlu tampil secara fizikal di JPN untuk pengesahan secara biometrik sebelum syarikat boleh mengemukakan permohonan tapisan keselamatan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Polis. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu diambil berikutan timbul banyak isu berkaitan kawalan keselamatan. Antaranya penggunaan pengawal keselamatan warga asing, kad pengenalan palsu, senjata api tanpa permit selain tiada tapisan keselamatan dan latihan untuk pengawal terlibat. Beberapa perkara dasar telah kami kemukakan untuk dilaksanakan, bukan dengan tujuan untuk membebankan, tetapi adalah untuk menentukan agar reputasi yang baik terus dilakukan oleh syarikat-syarikat keselamatan. Tindakan tegas menanti syarikat kawalan keselamatan yang ingkar mengikut Akta Agensi Persendirian 1971. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskannya selepas Majlis Pelancaran Program Latihan Certified Security Cards di Maktab Polis Diraja Malaysia, Kuala Kubu Baharu, Selangor. Sehingga semalam, daripada 56 syarikat keselamatan yang diaudit, 8 daripadanya digantung lesen. 25 syarikat lagi diberi amaran kerana melakukan kesalahan termasuk menggaji pengawal keselamatan warga asing secara haram. Esok bermulalah bulan penting bagi umat Islam dengan mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seperti kelazimannya, golongan asnaf di negara ini tidak pernah dipinggirkan apabila tibanya Ramadan. Benar tu Atikah, atas dasar prihatin 15 pengusaha stesen minyak Petronas dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Wanita Cawangan Ulu Kelang bekerjasama menjalankan tanggungjawab sosial dengan melaksanakan program menjelang Ramadan. Laporan Dian Fatihah Makno. Sebuah keluarga di Masjid Tanah Melaka antara golongan asnaf yang diberi bantuan. Keluarga Daif ini yang terdiri dari pasangan warga emas hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan hanya bergantung pada hasil menoleh getah. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah Sadariah Baba, 75 tahun ketika menerima sumbangan. Alhamdulillah, kita gembira dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gerak ni. Tak ada apa-apa ingat dah. Nak, adik ni kata ada orang datang, nenek pandang mana, adik ni kata nak datang. Hari ni tak tahulah Tuhan jadikan jodohkan hasilnya, sama-sama. Sumbangan yang diberi dalam bentuk barangan keperluan harian, makanan, pakaian serta wang tunai ini diharap mendatangkan sinar kegembiraan kepada mereka sebagai persiapan menyambut Ramadan dan Syawal nanti. Selain mengumpul dana antara sesama ahli, program turut dijadikan sebagai sebahagian dari agenda tahunan Persatuan dan Perkim. Program ni biasanya kami buat pada tiap-tiap tahun. Tapi oleh kerana tiap-tiap tahun tu kami buat dalam bulan puasa, tapi kali ini kita ubah sikit sebelum Ramadan. Pasal nak bagi peluang pada orang yang lain-lain tu untuk beribadah lebih sikitlah pada bulan puasa. Program menjelang Ramadan ini turut mengambil peluang dengan menghulurkan sumbangan kepada Masjid Kampung Tanjung Bidara, Masjid Tanah. Maklumlah, dah banyak tahun dah. Jadi kali ini kita gunakan dana yang diberikan oleh yang bagi Datuk ni kepada bertujuan tak ada lain lah untuk membaik pulih Masjid Tanjung Bidara daripada dalamannya, luaran dan juga keperluan-keperluan yang lain. InsyaAllah. Laporan Dian Fatihah Makno untuk Berita RTM.
Di Tumpat, Kelantan, 600 golongan asnaf menerima sumbangan zakat berjumlah RM500,000 termasuk membaik pulih 10 buah rumah di jajahan tersebut. Ia adalah sumbangan daripada Bank Islam Malaysia Berhad BIBM dan Majlis Jaksa Pendamai Kelantan. Menurut Presiden Majlis Jaksa Pendamai Kelantan, Datuk Fazul Ahmad, sumbangan diagihkan bagi membantu golongan yang memerlukan sebagai persediaan menyambut Ramadan dan Aidilfitri. Beberapa lokasi akan diadakan di Tanah Merah, di Gua Musang, dan jika ada kesempatan lagi kita akan cari lokasi yang daerah lain. Beliau ditemui pada sidang media sempena Majlis Pengurniaan Zakat BIMB. Majlis Pengurniaan Zakat itu disempurnakan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Gerong. Sumbangan turut diberikan kepada 55 penduduk bukan Islam yang terdiri daripada masyarakat Siam dan India di jajahan itu. Dapat batu keluarga saya lah dengan anak. Untuk puasa ni? Iyalah, untuk puasa ni. Rezeki boleh puasa dah. Nuak. Boleh bagi rumah baru sikit. Kata bagi itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bersyukurlah atas yang Tuan bagi untuk hari ini lah sebagai pelajaran dia lah anak. Mereka menerima RM500 manakala 10 penerima lain mendapat sumbangan RM10,000 untuk membaik pulih rumah melalui program Rumah Bantuan Bank Islam. Masyarakat Islam di Sarawak diseru supaya menjaga nama baik agensi serta Badan Pertubuhan Islam. Ia dengan tidak menyebarkan maklumat negatif yang boleh menyebabkan masyarakat Islam kurang mempercayai sesebuah organisasi. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal Islam, Datuk Daud Abdul Rahman berkata, sebagai contoh lembaga amanah kebajikan Masjid Negeri Sarawak, katanya pelbagai prasarana dan kemudahan yang disediakan seperti bayaran pengurusan jenazah yang dikatakan mahal adalah tidak tepat. Ini jelasnya bayaran yang dikenakan adalah berpatutan dari segi pengurusan serta keperluan jangka panjang untuk masyarakat Islam di negeri ini. Justru beliau berharap agar seluruh masyarakat Islam terus memberi sokongan dengan agensi itu dan tidak sewenang-wenangnya menuding jari hingga boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Datuk Daud berucap pada Majlis Taklimat Ihya Ramadan 1435 Hijrah. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan derma dari pihak berkenaan kepada 38 buah masjid dan surau yang berupa barangan keperluan masjid. 4 langkah ditetapkan bagi mengekang kegiatan penyelewengan dan ketirisan bahan petroleum dan diesel bersubsidi di seluruh negara. Langkah pertama khusus bagi Sabah iaitu kuota penjualan diesel dan petrol di setiap stesen minyak di daerah-daerah pantai timur Sabah dihadkan kepada 600,000 liter sebulan berkuat kuasa 1 Julai. Perkara berkenaan dimaklumkan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Alias Ahmad. Sekiranya pemilik dealers ini, pump station ini memerlukan, dia rasa jualannya lebih pada itu, silakan memohon kepada pengarah KPDNKK Sabah, Tuan Serenus, untuk memohon kuota tambahan. Dan kita akan pertimbangkan berasas kepada justifikasi. Dan kita akan pantau. Kalau dia buka 24 jam kita akan pantau. Ketika ini terdapat 72 buah stesen minyak di daerah berkaitan bermula dari Kudat, Semporna hingga Tawau. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Langkah kedua membabitkan kelulusan kuota bahan api bersubsidi itu bagi setiap stesen minyak di seluruh negara akan ditetapkan KPDNKK negeri dan tidak lagi oleh syarikat-syarikat minyak dan gas seperti sebelum ini berkuat kuasa 1 Ogos. Dan bagi langkah ketiga pula, pengusaha pengangkutan minyak bersubsidi yang mendapat kontrak dengan syarikat-syarikat minyak dan gas perlu menyeragamkan warna lori tangki kepada warna biru dan mempunyai tulisan bersaiz besar minyak subsidi berkuat kuasa 1 Januari 2015. Langkah terakhir membabitkan syarat bagi permohonan kuota khas tambahan pada Flipkart bagi kategori pengangkutan awam seperti bas sekolah, bas ekspres, bas mini, bas henti-henti, kereta sewa, teksi dan ambulans.
Kerajaan Negeri Melaka mengingatkan KPDNKK di negeri itu supaya menyegerakan pengurusan permohonan skim pembiayaan Mikro Air Bazar Ramadan 2014 yang dilancarkan Perdana Menteri awal bulan ini. Ini kerana permohonan hampir 300 peniaga untuk skim tersebut masih belum diluluskan biarpun Ramadan bakal menjelma esok. Esko Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri Dato' Hassan Abdul Rahman mengingatkan pegawai-pegawai KPDNKK Melaka agar tidak terlalu birokrasi dalam meluluskan permohonan tersebut. Ia bagi membolehkan penjaja dan peniaga kecil mendapat kemudahan kewangan untuk menjalankan perniagaan di sepanjang bulan Ramadan. Jadi modal ni mesti diberikan. Pinjaman ini mesti diberikan paling lewat hari Selasa atau Rabu minggu depan. Jangan bertangguh lagi. Jadi kerajaan negeri di bawah portfolio saya, Pertanian dan Pembangunan Usahawan, saya ingin memberi ingatan kepada pegawai di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna Negeri Melaka, khususnya supaya tidak terlampau birokrasi. Jadi permudahkan. Kerana apa yang saya dimaklumkan, skim ini adalah skim yang cukup mudah. Beliau ditemui media selepas melancarkan Pasatani Khas Pra-Ramadan dan program jimat belanja dapur Peringkat Negeri Melaka anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Negeri Melaka di Bandar Jasin. Skim pembiayaan Mikro Air Bazar Ramadan 2014 bagi Negeri Melaka menerima peruntukan sebanyak RM2 juta untuk kira-kira 1,000 peniaga yang layak. Susulan seorang wanita kurang upaya OKU dikurung lebih 10 tahun di bawah rumah. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kini menunggu laporan perubatan Hospital Daerah Tumpat mengenai statusnya. Ia penting bagi menentukan kategori dan jenis bantuan yang disalurkan kepada mangsa. Walau bagaimanapun, pemangku pengarah JKM Kelantan, Nur Azam Abdul Manaf berkata bantuan segera akan diberikan kepada mangsa melalui tabung bantuan OKU tidak berupaya secepat mungkin. Pelan rawatan sosial kita dah bergantung pada rawatan diagnosa hospital. Sebab kita nak lihat kategori mana sebenarnya Nasita. Kemudian baru kita dapat rancang satu pelan pemulihan untuk Nasita. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa di Hospital Daerah Tumpat. Sementara itu, Pengarah Hospital Daerah Tumpat Dr. Nurlaili Sabariah Muhammad Ghazali berkata pihaknya akan merujuk kepada pakar mengenai status terkini kesihatan mangsa yang kini dilaporkan stabil. Mangsa dilaporkan tidak mendapat rawatan susulan sejak 2011. Abang mangsa Ismail Ibrahim tampil berterima kasih kepada JKM dan mendakwa adiknya Nasita bersikap agresif menyebabkannya dikurung di bawah rumah. Adik saya Puan Nasita ni agresif, mana garang lah. Tak boleh duduk sekali. Jadi kalau boleh kita nak suruh hantar kat mana-mana, kita akan bayarlah seberapa mampu. Ketua Polis Daerah Tumpat Superintendent Zaharuddin Rasib ketika ditemui pula berkata keluarga mangsa dipanggil untuk dirakam percakapan. Sasaran purata bulanan 400,000 penumpang pengangkutan awam pada waktu puncak pada tahun lalu berjaya dicapai. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata purata untuk setiap bulan jumlah penumpang adalah lebih dari 437,000, peningkatan 21% berbanding tahun sebelumnya. Dan tidak dinafikan lagi perjalanan transformasi pengangkutan awam yang dimulakan pada tahun 2010 telah memperlihatkan kemajuan yang amat memberangsangkan. Sepanjang 4 tahun yang lalu, nisbah mod pengangkutan awam bandar telah meningkat kepada 21% berbanding 17% pada tahun 2010. Ianya semakin menghampiri sasaran nisbah mod pengangkutan awam bandar kepada 25% menjelang tahun 2015. Peningkatan jumlah pengguna susulan beberapa penambahbaikan yang diperkenalkan kerajaan untuk sistem pengangkutan awam. Antaranya penambahan kapasiti set train perkhidmatan KTM komuter daripada 3 gerabak kepada 6 gerabak dan kewujudan hub pengangkutan awam bersepadu yang strategik
seperti Terminal Bersepadu Selatan TBS di Bandar Tasik Selatan. Bila berucap merasmikan parkir bertingkat Park and Ride Stesen LRT Ampang, Selangor. Kemudahan parkir 5 tingkat ini antaranya dilengkapi dengan 1,140 peta letak kenderaan, parking guidance system dan juga laluan pejalan kaki berbumbung. Kerajaan dan agensi lain yang terlibat di bawah inisiatif 7 bidang keberhasilan utama negara NKRA turut membina 30 kemudahan Park and Ride di stesen LRT, KTM, komuter dan ERL yang lain. Malaysia bakal menjadi antara pengeluar produk kaviar atau telur ikan berkualiti tinggi. Ia menerusi kerjasama antara Felda dan I2C Husk Corporation dari Korea Selatan dengan nilai pelaburan RM79 juta. Dengan jalinan itu, 25,000 ikan sturgeon akan diternak bagi menghasilkan 20 tan kaviar setiap tahun. Pengumuman tersebut dibuat Perdana Menteri dalam satu lawatan kerja sempena program sentuhan kasih di Felda Tenggaruh 3 Mersing baru-baru ini. Projek perintis kaviar tersebut akan bermula Julai depan di Jerantuk Pahang sebelum dikembangkan ke negeri berpotensi yang lain. Ia dijangka siap dalam tempoh 2 tahun dengan pulangan pelaburan sebanyak RM214 juta bakal diperolehi setiap tahun. Sharing, because selling caviar is a very value-added product. It's also very expensive in the market. So basically, when we produce caviar, we want to share our profit back with the settlements with Sentuhan Kasih program. Menurut Robert, ikan sturgeon mampu menghasilkan telur berkualiti apabila matang sepenuhnya dalam tempoh 7 tahun. Terbagi kepada 3 jenis. Sanggup menggadai nyawa membuat pusingan U di bawah pengadang jalan dan menunggang melawan arus. Itu aksi samseng jalanan apabila mengetahui pihak berkuasa mengadakan operasi di Lebuh Raya Kesas dari Jalan Kebun menghala ke Bandar Bukit Tinggi Kelang, Selangor. Tindakan sekumpulan 50 samseng jalanan yang dipercayai cuba menggunakan Lebuh Raya Kesas sebagai alternatif untuk mengadakan lumba haram mengundang padah apabila separuh darinya berjaya ditahan awal pagi tadi. Ketua Bahagian Ketenteraman Awam dan Trafik IPD Kelang Selatan, DSP Rosli Abdul Rahman berkata pihaknya mendapati kumpulan terbabit mula mencari laluan lain apabila merasakan kawasan bandar tidak lagi sesuai. Dalam operasi bermula kira-kira 1 pagi, 26 buah motosikal disita dan 25 penunggang ditahan kerana tidak memiliki lesen memandu. Antara yang ditahan termasuk 15 pelajar sekolah dan ada antara mereka didapati tidak membawa sebarang dokumen pengenalan diri. Operasi diketuai Inspektor Muhammad Harman Hanif bersama 40 anggota trafik IPD Kelang Selatan. Walaupun berkali-kali diserbu pihak berkuasa, sebuah pusat hiburan di Kelang masih menjalankan kegiatan haramnya dengan memperdagangkan wanita warga asing sebagai hamba seks. Hasil serbuan 34 wanita warga asing berjaya ditahan menerusi Ops Noda Bahagian Anti Pemerdagangan Orang Atip Bukit Aman. Hasil pemeriksaan awal mendapati 26 daripadanya wanita warga Vietnam dan 8 Thailand berusia 17 hingga 37 tahun. 2 orang dipercayai ibu ayam warga Thailand dan Vietnam turut diberkas bersama 5 pekerja warga Bangladesh. Hasil risikan mendapati wanita warga asing tersebut dibekalkan sindiket pelacuran dan kegiatan itu telah dikesan beberapa bulan lalu di premis hiburan sekitar Kelang. Operasi kira-kira jam 11.30 malam diketuai DSP Kamal Khan Muhammad Syarif bersama 15 anggota Union Anti Pemerdagangan Orang Atip Polis Bukit Aman. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Kelang Selatan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Akta Imigresen 1959 Palang 63. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun rentung apabila rumah keluarganya musnah dalam kebakaran yang berlaku pada 7.44 pagi tadi di Kampung Mas Malalap, Tenom. Ketika dihubungi RTM, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Muhammad Effendi Ramin berkata mangsa hitam ni Ivan dipercayai panik dan bersembunyi di salah sebuah bilik di mana mayat mangsa ditemui. Ahli keluarga yang lain dilaporkan selamat. Pihak bomba mengerahkan 8 anggota ke tempat kejadian sejurus menerima laporan. Api dapat dikawal sepenuhnya pada 8.45 pagi manakala operasi tamat pada jam 9.30 pagi. Punca kebakaran serta kerugian masih dalam siasatan. Restoran sate yang terkenal di Lembah Kelang Sate Station akan memperluaskan rangkaian restorannya ke Melaka, Atikah.
Ya, pemilik stesen Sulkanan Abdullah berkata sudah tiba masanya restoran berkenaan berkembang di luar Kuala Lumpur. Dan menurut Zulkarnain, pemilihan Melaka sebagai lokasi baru adalah tepat kerana beliau memperkenalkan salah satu makanan warisan Melayu kepada pelancong luar negara yang berkunjung ke Melaka. Kami rasa kami adalah ibarat amanah untuk bagaimana makanan-makanan warisan Melayu yang sebenarnya banyak yang hebat-hebat di tanah air kita, dan kita perkenalkan dia dekat satu stesen, dan kita jaga dari segi mutu kualiti dia supaya masakan tu yang memang makanan warisan Melayu tu agar pelancong-pelancong orang awam ke datang makan dia rasa seronok. Inilah makanan Melayu yang dia rasa dengan berkualiti, dengan rempah-rempah dia sekali. Dalam perkembangan lain, Zulkarnain menjelaskan buat pertama kali pada bulan Ramadan tahun ini, Sate Station akan mengadakan promosi buffet Ramadan di kesemua rangkaian restorannya. Menu yang disediakan termasuk nasi biryani, kambing bakar, ikan bakar, sup tulang, masakan kampung, murtabak, kuih muih tradisional, cendol serta air batu campur. Bagi pakej buffet Ramadan, dewasa RM55 seorang dan bagi kanak-kanak RM28. Bagi kemudahan menunaikan solat, surau turut disediakan. Sedikit berita sukan. Kerajaan Negeri Johor mempertimbangkan untuk memberi ganjaran kepada pasukan Johor Darul Takzim JDT yang berjaya menjulang Piala Liga Super. Ganjaran juga akan diberikan kepada pegawai-pegawai pasukan yang turut menyumbang kejayaan menamatkan kemarau 24 tahun. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalil Nordin bagaimanapun berkata bentuk ganjaran akan diumumkan selepas mesyuarat Exco Rabu ini. Kepada impak pasukan bola sepak ini, apatah lagi kemenangannya, maka memang kerajaan negeri akan timbang untuk memberi ganjaran kepada pemain dan pegawai-pegawai yang telah membawa dan menyumbang kepada penamatan kemarau Johor. Ketika ditemui pemberita di Johor Bahru, beliau berkata ganjaran tersebut sebagai menghargai kegigihan para pemain kerana kemenangan tersebut amat dinantikan penyokong setia JDT. Kemenangan tersebut bukan setakat berjaya membawa pulang Piala Liga, sebaliknya kejayaan pasukan JDT yang mampu menyatukan padu rakyat negeri itu. Kita beralih ke Sukma. Atlet dan jurulatih Perlis yang berjaya menyumbangkan pingat dalam tamasya tersebut Mei lalu menerima insentif kewangan berjumlah RM284,250 daripada kerajaan negeri. Bagi atlet individu yang berjaya merangkul pingat emas, mereka menerima RM4,000 dan berpasukan menerima RM8,000. Sementara jurulatih menerima RM2,500 dan pembantu jurulatih RM1,500. Atlet individu pingat perak pula menerima RM3,000, berpasukan RM7,000. Sementara jurulatih menerima habuan RM2,000 dan penolong jurulatih RM1,000. Pemenang pingat gangsa bagi individu memperolehi insentif sebanyak RM2,000, manakala berpasukan mendapat RM6,000. Jurulatih RM1,500 dan penolongnya menerima RM500. Penyampaian insentif disempurnakan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail dan Raja Muda Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail. Pada Sukma yang lalu, Perlis memperolehi keseluruhan 52 pingat iaitu 12 emas, 10 perak dan 30 pingat gangsa. Datuk Seri Azlan menyifatkan ia pencapaian terbaik Perlis dalam penyertaan Sukma sejak diperkenalkan pada 1986. Baik, setakat ini sahaja perkembangan berita wilayah dan kami, kru penerbitan berita wilayah mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan selamat melaksanakan ibadah berkenaan dan semoga Ramadan pada kali ini memberikan 1,001 rahmat kepada anda insya-Allah. Sekali lagi kami war-warkan berita wilayah akan bersiaran selama setengah jam sepanjang bulan Ramadan. Kepada umat Islam kami mengucapkan sekali lagi selamat menjalani ibadah puasa. Dengan itu berita wilayah terus kepada anda.